Selamat datang ke saluran kata gelap. Diharap anda semua terhibur dengan rancangan ini. Kata gelap. Alright semua. Apa kabar semua? Diharap anda semua dalam keadaan yang sehat sejahtera lah ya. Saya harapkan anda semua berada dalam keadaan yang elok lah hari ini. Selamat datang ke rancangan Kanta Kelam bersama dengan saya Angie. Salut. Okeylah, sebelum saya mulakan dengan kisah ataupun tempat pilihan kita pada hari ini, apakah tempat itu? Sabar dulu ya, sabar. Okey. Di sini saya ingin ada sedikit pesanan pesanan khidmat masyarakat yang ingin saya utarakan di sinilah. Okey, sekejap. Okey. Diharap kita semua patuhilah SOP yang telah disediakan. Sama-samalah kita bekerjasama untuk menurunkan kadar jangkitan yang ada setiap hari. Okey. Okeylah. Pada malam Sabtu ini merupakan apa? Merupakan perkongsian tempat, benda seram, pelik, gaib, ganjil atau misteri yang ada di seputaran kita yang telah saya cari di laman Sesawang dan kemudian saya ceritakan kembali kepada anda semua. Okey, diharap semuanya terhibur. Anggaplah apa yang saya kongsi ini sebagai peneman anda semua. Okey, tanpa buang masa lagi, jom 1, 2, 3 kita masuk ke tempat mana kita nak pergi. Okey, dah sedia? Alright. Okey guys. Nampak kan apa di belakang ni kan? Inilah perkongsian kita hari ini, iaitu tentang Lebuh Raya Karak. Lama, sangat lama saya menyimpan niat untuk menceritakan kisah ini. Dan marilah kita sama-sama lalui layan cerita ni, okey? Untuk hari ini. Sedikit pengenalan lah sebelum taklah sedikit sangat ni, banyak ni sebenarnya. Pengenalan untuk sebelum kita masuk ke bahagian yang seram kan. Kita nak tahu di mana, bila Lebuh Raya Karak ini wujud di Malaysia. Okey, Lebuh Raya Karak ini pada asalnya telah dibina pada tahun 1970-an oleh kerajaan Malaysia sebagai jalan alternatif dari Jalan Gombak hingga ke Bentong. Yang sempit dan bengkang-bengkok. Lebuh Raya ini juga mempunyai sebuah terowong yang sepanjang, maafkan saya, yang sepanjang 900 meter. Panjang tu. Okey. Di Genting Sempah, yang merupakan terowong yang pertama di Malaysia. Walau bagaimanapun, kos pembinaan Lebuh Raya ini agak mahal, betul lah. Bagi Malaysia yang pada masa itu memandangkan Malaysia merupakan sebuah negara pertanian. Oleh kerana itu juga kerajaan memutuskan untuk menjadikan Lebuh Raya Karak sebagai jalan raya bertol
bagi membantu mendapatkan kembali pulangan bagi kos pembinaan. Okey. Hasilnya dua plaza tol telah dibina pada iaitu di Gombak dan di Bentong. Dan jalan-jalan lebuh raya ini lebuh raya ini diletakkan di bawah takbiran Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Lebuh raya ini juga telah dibuka untuk digunakan sepenuhnya pada tahun 1977. Berdasarkan kepentingan Jalan Raya Karak sebagai laluan utama dari Kuala Lumpur ke negeri-negeri pantai timur telah menyebabkan kerajaan mengambil keputusan untuk menaik taraf jalan raya ini untuk pada dua lorong iaitu Lebuh Raya Express yang penuh, itu dengan lorong membina satu lagi lorong tambahan lah di tepi laluan asal. Dengan itu Lebuh Raya tunggal dua lorong tersebut dinaik taraf menjadi sebuah lebuh raya berkembar dengan 6 lorong. 6 lorong ni 3 pergi 3 balik. Kira macam itulah ya. Di bahagian antara Kuala Lumpur dan persimpangan Genting Highland 4 lorong. Dua lorong untuk setiap hala lah. Okey. Dan selebihnya. Kerja-kerja naik taraf telah dibina lah di bahagian asal terowong ini, dan satu lagi terowong baru telah dibina di sebelah timur untuk melancarkan lalu lintas lah. Walau bagaimanapun terdapat simpang yang tidak sesuai untuk seperti yang anda nampak di gambar ni. Nanti awal pula gambar dia ni keluar. Okey. Maafkan saya kalau yang terkejut tu, maaflah. Okey. Memandangkan keadaan dekat situ, keadaan geografinya agak tidak sesuai, ada sebilangan tempat yang dibuat pusingan U untuk kenderaan menuju ke arah pertentangan ataupun untuk masuk ke lebuh raya ini. Kerja-kerja naik taraf telah selesai pada tahun 1997. Sebagaimana jalan raya pegunungan yang lain, lebuh raya Karak juga menghadapi risiko tanah runtuh terutamanya musim hujan. Oleh itu pemandu dinasihatkan agar tidak menggunakan laluan pegunungan termasuk lebuh raya Karak pada musim hujan bagi mengelakkan risiko tanah runtuh selain jarak penglihatan yang terhad. Untuk pengetahuan, kalau tak silap saya dalam tahun 90-an macam tu pernah terjadi tanah runtuh di kawasan Genting Sempah tu tadi. Tahun 90 berapa saya tak berapa ingat, tapi saya pernah terlintas masa saya buat kajian tentang ni. Saya pernah terlintas dan masa itu ada makan korban, kalau tak silap 8 lah korban yang menjadi korban dalam tanah runtuh yang terjadi dekat kawasan Genting Sempah tu tadi. Okey. Kini kita masuk ke bahagian misteri pula lah, yang selalu dikaitkan dengan apa tu? Ini kisah jalan apa tu? Lebuh Raya Karak ni. Ada 5 misteri yang terkenal lah sehingga kini Lebuh Raya Karak ini masih tersenarai dalam kalau bagi saya lah, dia ni masuk nombor 1 lah dalam apa tu? Kata saya jalan yang seram di Malaysia. Dalam hidup pernah tak kau orang mengalami misteri? Memang pernah lah. Dan lewati kita orang mesti pernah kan pernah dengar tentang Lebuh Raya Karak ni. Di sini ada sedikit perkongsian apa yang pernah diwar-warkan terjadi di Lebuh Raya Karak. Jadi sebelum ini saya nak nyatakan dululah, ini semua memang saya dapat daripada laman Sesawang. Nanti saya akan sertakan dari mana saya dapat supaya anda semua boleh membaca dengan lebih lanjut. Okey, jom kita masuk ke
misteri yang pertama, iaitu ini memang semua tahulah, Volkswagen kuning. Kisah sebuah kereta Volkswagen kuning yang dianggap berhantu dan sering saja mengganggu sesiapa yang melalui lebuh raya Karak. Kereta ini berwarna kuning dikatakan mula mengganggu kenderaan di lebuh raya tersebut sejak tahun 1956. Namun selepas lebuh raya Utara Selatan dibina, merentasi kawasan yang dinamakan Jelapang. Bagi sesiapa yang tengah menonton ni dah asal dari Jelapang, hai. Sejak itulah kereta hantu Volkswagen kuning ni semakin berani menunjukkan diri. Amboi dia ni. Ia dikatakan mengganggu hampir setiap kereta yang lalu dengan memotong dengan tiba-tiba dan mengejar. Kemudian dia akan memperlahankan kenderaannya dan memotong semula. Tetapi ada yang kata bahawa jangan potong. Tips lah. Jangan potong semula kereta Volkswagen ni. Jika kita tak nak sesuatu yang buruk terjadi. Punca utama kewujudan kereta Volkswagen kuning ni di lebuh raya Karak adalah dipercayai daripada sebuah kisah di mana seorang isteri telah berlaku curang dan telah membunuh suaminya dengan kejam dan kemudian merampas kereta Volkswagen kuning milik suaminya itu. Akibat daripada itu, suaminya telah menyimpan dendam. Ia membara untuk memiliki semula kereta Volkswagen kuning tersebut. Dan sebab itulah kereta Volkswagen kuning ini sering saja kelihatan mengganggu sesiapa saja yang melalui lebuh raya Karak. Okey. Tanpa buang masa, kita masuk ke misteri yang kedua. Dalam hari ini dia lain sikit. Dia banyak dia punya misteri kan, sebab saya rangkumkan. Okey. Kisah ini bermula apabila pada satu malam ada seorang lelaki dari Kuala Lumpur ingin pulang ke rumah. Akibat terlalu penat, lelaki ini telah memilih untuk berhenti dan tidur di tepi jalan lebuh raya Karak. Namun baru saja beberapa minit dia terlelap, dia telah dikejutkan dengan bunyi ketukan dari cermin dari luar. Rupa-rupanya ada seorang budak lelaki sedang merenung tanpa berkelip. Menanyakan sekejap. Suasana malam sikit. Tanpa bertanya apa-apa. Dan tiba-tiba apabila dia turunkan tingkap kan, barulah si budak ni bertanya, di manakah ibu saya? Lelaki ni jadi panik lah dan terus menghidupkan enjin dan memecut laju meninggalkan tempat tersebut. Namun begitu, dia melihat lagi budak tersebut masih mengejarnya dengan laju. Kalau budak biasa takkan dapat kejar kereta tengah laju kan? Jadi namun begitu, dia melihat budak ni masih kejar dia lah. Dia bertanya sama ada keberadaan ibunya. Masih sambil dia berlari tu, sambil budak tu berlari mengejar lelaki yang tengah pandu laju tu. Dia masih tanya lelaki tu, di mana ibu saya? Kemudian sebuah kereta peronda polis pun muncul dan mengekor kereta lelaki tersebut. Dan pada ketika itulah kelibat budak hantu atau budak misteri lah ini menghilangkan diri. Kewujudan hantu budak lelaki di sini, di lebuh raya Karak ni adalah dipercayai daripada kisah kemalangan yang pernah berlaku di kawasan tersebut, yang mana kereta tersebut dipercayai berlaku kemalangan di mana kemalangan tersebut berlaku kerana penumpang yang ada di dalam kereta tersebut tak memakai tali pinggang. Tali pinggang keselamatan kan. Ingat tu, walau dekat mana pun, saya nak masuk sikit kan hal ni, walau dekat mana pun kita berjalan, tali pinggang keselamatan kena pakai. Itu satu. Kalau dekat mana pun kita nak tunggang motosikal,
Helmet ni, kena pakai helmet. Walau kedai tu cuma berapa langkah je, nak naik motosikal pakai terus. Sebab pernah menyesal dulu pendapatan, menyesal kemudian takkan ada gunanya. Inilah pengajaran, okey. Kita balik pada cerita ni. Dalam kemalangan tersebut, ibu kepada budak lelaki tercampak keluar. Aduh. Dan budak lelaki tersebut masih berada dalam kereta. Oleh disebabkan itu, hantu budak ini masih merayau-rayau mencari keberadaan ibunya. Ada juga yang mengatakan bahawa semasa kemalangan ini berlaku, mata budak ini telah dicucuk. Aduh, telah dicucuk sepihan cermin kereta yang pecah. Okey, kita pergi ke kisah ketiga pula. Hari ni dia macam combine tau. Dia kisah misteri tempat tu dengan cerita hantu sekali. Tapi yang ini saya express jenis yang laju punya. Okey. Kebanyakan orang yang memilih untuk melalui lebuh raya ini adalah kerana ingin mengelakkan kesesakan lalu lintas. Pada suatu malam, sepasang suami isteri telah melalui lebuh raya ini dan tiba-tiba kereta mereka mengalami masalah dan enjin terus mati di tengah jalan. Suaminya tadi berasa panik kerana dia yakin yang sebelum dia pergi memulakan perjalanan, dia telah memeriksa lah. Seperti biasalah kita orang lelaki kan memang saya periksa kereta sebelum kita berjalan jauh kan, untuk keselamatan kita dan orang-orang yang kita bawa. Suaminya tadi telah keluar dan pergi memeriksa semula enjin, namun tidak menjumpai sebarang masalah pada enjin kereta tersebut. Pada mulanya mereka memutuskan untuk menunggu saja jika ada kereta lain yang lalu di kawasan tersebut dan meminta bantuan. Setelah 20 minit berlalu, tiada satu pun kereta yang lalu di kawasan tersebut. Akhirnya, walaupun agak keberatan untuk meninggalkan isteri dan anaknya bersendirian dalam kereta, namun lelaki tersebut terpaksalah memberanikan diri dan keluar pergi mencari pondok telefon yang ada berdekatan. Sebelum dia pergi, dia telah menasihatkan isteri untuk mengunci pintu dan tidak pergi ke mana-mana lah. Selepas beberapa jam menunggu, tiba-tiba isteri melihat ada cahaya putih merah biru datang mendekati kereta mereka, dan itu adalah kereta peronda. Seorang anggota polis telah mendekati kereta tersebut dan meminta isteri keluar dari kereta tanpa menoleh ke belakang. Dia pun keluar daripada kereta tersebut bersama anaknya menuju ke kereta peronda tersebut, dan apabila berada di jarak yang agak selamat, akhirnya dia seperti biasalah, kita manusia ni memang suka buat benda yang orang cakap jangan kan. Akhirnya wanita ini tadi telah menoleh ke belakang dan dia melihat kelibat tubuh tanpa kepala yang dia nampak macam suami dia lah berada di atas kereta. Pada masa itu dipercayai sepanjang menunggu kepulangan suaminya daripada pondok telefon tadi, terdapat pelbagai bunyi dentuman kuat datang dari atas kereta mereka. Dan ini kisah keempat. Penemuan sebuah kereta misteri jugalah, iaitu berjenama Kia Optima yang terjunam ke dalam selut daripada ketinggian 100 meter di kilometer 35.4, berhampiran dengan terowong genting sempah lagi. Menghala ke ibu negara telah menimbulkan pelbagai misteri. Kereta berwarna perak dipercayai jatuh dari jalan Bentong Lama Batu 18 sebelum ia ditemui oleh seorang
tukang tunda bernama Wong Kam Wai yang berusia 31 tahun pada masa itu. Namun Ketua Polis Daerah Gombak iaitu Asisten Komisioner Abdul Rahim Abdullah berkata, kalau berlaku kemalangan mesti pembagi jalan sudah remuk seperti dilanggar. Jika ada jenayah mesti ada mangsa di sekitarannya. Memang betul. Memang betul lah jika anda nanti nampak, kalau tak silap saya ada sisihkan gambar lah dekat belakang ni. Kalau ada nampak ada gambar yang kereta besar tu yang berjuntai dekat bawah tu, itulah gambar dia. Ah, uh, untuk pengetahuan anda semualah, kereta Optima ni berharga lebih kurang 100,000 lah yang ditemu oleh tukang tarik kereta tadi. Dia menaiki sebuah kereta jenis Satria masa 76 tu. Walau bagaimanapun usaha untuk mengangkat semula apa tu kereta Kia ni tadi tidak berhasil kerana kedua-duanya terbalik dan tiba-tiba terangkat masa proses nak angkat tu, kren yang angkat tu mengalami masalah, mungkin terlampau berat ke apa semua kan. Akhirnya kereta misteri itu bersemadilah di bawah jambatan tersebut. Ini pula kisah terakhir lah, kisah misteri terakhir dan dikaitkan dengan Lebuh Raya Karak ini. Okey, jom. Ini apa pula tu? Kenapa pula dia? Kejap. Kenapa dia pula dia disconnect dan connect balik? Harap tak ganggu ya. Harap tak ganggu kan. Minta tak ganggu lah. Okey, masuk cerita terus. Right. Kejap. Ni mana teks? Okey. Kisahnya bermula apabila seorang pemandu bas yang berada di kawasan tersebut menceritakan pada satu malam selepas bas terakhir dari Kuala Lumpur ke Bentong dalam lebih kurang pukul 9 malam lah. Dia telah mengambil penumpang di kawasan tersebut yang pada kebiasaannya akan berada dalam keadaan yang sunyi lah. Seperti kebiasaannya, konduktor akan memberi tiket bas kepada semua penumpang dan mereka akan memberikan wang lah. Dulu tak macam sekarang. Dulu pakai apa tu yang main kepit tu. Dia koyak, dia kepit kan. Dia beri tiket, kita beri duit kan. Macam tu. Tak macam sekarang semua main touch saja. Sekarang ni dah apa tu? Cashless, tanpa duit. Tanpa apa tu? Duit yang kita pegang tu. Semua transaksi dilakukan secara digital. Keadaan dalam bas pada ketika itu sangat riuh rendah. Maklumlah kalau orang banyak naik kan. Riuh rendah oleh para penumpang dan bila hampir sampai di Bentong, para penumpang telah turun di sebuah kawasan hutan atau kampung. Namun setibanya konduktor ni tadi di stesen Bentong dan mahu mengira semula duit yang telah diberi oleh para penumpang tadi, dia sangat terkejut apabila beg macam apa tu beg galas yang dia bawa tu, beg galas tu dipenuhi dengan daun. Dan bukannya duit seperti yang dia nampak masa diberi tiket dan orang tu beri duit kan, bukan tu. Yang dia nampak dalam tu penuh dengan daun. Oleh kerana hebatnya Lebuh Raya ini, ada beberapa lah cerita filem yang pernah diangkat diangkat dengan nama jalan ni, dan salah satu daripadanya adalah filem terbitan KRU Radio Fraction, iaitu Karak. Cerita ini telah ditayangkan pada 26 Mei 2011 dan diarahkan oleh Yusri sendirilah pada masa itu. Cerita ini menceritakanlah sekumpulan kawan-kawan
pelajar kolej lah pada masa itu yang ingin balik ke Kuantan melalui Lebuh Raya Karak ni. Dalam perjalanan tu adalah benda-benda lain yang terjadi dengan diorang yang mengganggu diorang, dan jujur saya cakap saya memang suka cerita ni. Banyak kali dah tengok, saya tak nak, saya takut saya tersebut. Saya rasa mungkin banyak lah penonton-penonton saya dah pernah tengok cerita ni. Saya suka. Masa tu Syamir yang berlakon kan. Jadi dan akhir sekali lah, kalau saya rasa ada beberapa cerita lain lah yang berkisarkan tentang macam cerita Volkswagen tu lagi. Ada saya rasa. Tapi saya lupa nak cari dia punya tu. Okey. Jadi dengan ini sampai sini sajalah untuk ini kan. Jadi saya harap sekejap. Pelan ini. Okey. Harap apa yang terjadi dekat Lebuh Raya Karak biarlah jadi misteri di Lebuh Raya Karak. Oke guys. Bagaimana dengan perkongsian kita pada malam ini? Saya coba untuk buat kurang daripada 30 minit untuk setiap cerita saya sekarang, sebab saya takut terlampau lama hinggakan anda semua bosan dengan saya kan. Saya cuba masukkan boom cerita tu biar dia macam padat untuk anda semua. Okey? Maaflah kalau agak panjang ya. Diharap semua pesanan saya lah, bukan dekat Lebuh Raya Karak ni sajalah, di mana-mana lebuh raya, di mana-mana jalan, utamakanlah keselamatan anda. Dan bagi kita yang beragama, saya tak kira lah Islam ke, Kristian ke, Buddha ke, bacalah doa yang patut untuk mempermudah dan melindungi kita sepanjang perjalanan. Okeylah. Di akhir kata, maaf jika ada tersilap kata, tersilap cara di sepanjang perkongsian kali ini. Anggaplah semuanya sekadar hiburan dan jalankanlah kajian anda sendiri untuk kepastian yang lebih jitu. Tetap patuhi SOP. Kita masih jauh untuk menang. Stay safe. Saya Angie dan ini Kanta Kelam Channel. Okey? Bye bye. Salut. Terima kasih kerana memilih saluran dengan aku. Harap semuanya terhibur dengan perkongsian yang telah dikongsikan, kerana semua ini hanyalah satu hiburan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.